Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah ready benda ni tak dengar. Okay, bila live-nya live baru ingat 2 minggu dah kot. Dua rencong je. Dah 2 minggu lepas kot baru ingat live kita yang last tu lah. Masa tu Abazul ada bagi tahu lah kita nak Abazul nak buat satu yang lebih ilmiah lah, tapi Abazul belum sempat lagi lah nak buat secara bertulis tu. Tapi malam ni selain daripada kita ni, of course lah kita nak jual barang, tapi kita akan pergi dengan cara lebih ilmiah lah. Sangat cincin. Cincin, oh lawa dalam gambar kan cincin. Alamak. Okay, dia hari tu siapa-siapa yang ada mengikuti pembentangan tajuk oleh sahabat kita itu Rizal Ros dengan Cikgu John itu. Okay, bagi Abazul memang Abazul tak join Zoom tu, tapi separuh daripada presentation tu Abazul tengok di rumah Salman. Masa tu Abazul ke rumah Salman dia ada buat live gitu. Dia tengok dia ada masuk Zoom itu, so Abazul tengok. Jadi seperti yang Abazul selalu mention dalam yang sebelum ni, dia kalau kita nak belajar kereh, time frame tu adalah satu yang sangat penting. Sejarah ni dia berkenaan dengan waktu tu. Jadi pemahaman kita dengan waktu tu akan lebih membuatkan kita lebih faham tentang perjalanan sejarah tu. Jadi kalau kita hanya kita kata cerita yang dengar-dengar belum tentu betul, tapi kalau benda yang berkaitan ada time frame ni, dia insyaAllah dia akan banyak membantu kita. Jadi bila kita tengok pada presentation tu, Abazul sangat setujulah dengan time frame tu. Jadi kita tahu bahawa kita di Semenanjung ni agak lewat sikit kalau kita berbanding dengan orang di sebelah Indonesia lah, di Pulau Jawa, di Sumatera, kita agak terlewat sikit. Jadi pada situ, daripada time frame macam tu yang Abazul bagi tahu untuk siap. Okey, daripada time frame tu juga kita boleh tahu, bukan saja kereh, daripada time frame tu juga kita boleh tahu kenapa di Semenanjung ni tak banyak pedang. Sebab kalau kita ikut time frame tu, kita kata macam tanah Melayu ni, Semenanjung ni sudah ada orang, tapi mungkin hidup secara tribal, iaitu hidup secara tak ada satu sistem kerjaan yang memayung secara besar lah. Mungkin hidup secara tribal, hidup siapa berkuasa, siapa yang kuat dia yang berkuasa, mungkin macam tu. Jadi bila tertubuhnya kerjaan-kerjaan di tanah Melayu tu, kalau ikut time frame tu, masa tu kita di Semenanjung ni sudah ada teknologi yang menggunakan senjata api. Ada teknologi yang menggunakan senjata api. Jadi banyak peperangan yang berlaku di Semenanjung ni banyak sudah menggunakan senjata api. Jadi penggunaan pedang-pedang sangat terhad. Kereh memang tak buat perang. Penggunaan pedang-pedang untuk berperang ni sangat terhad, sebab kita dah melepasi time frame di mana menggunakan senjata pedang untuk berperang. Kita dah guna senjata api. Jadi memang di Semenanjung ni susah kita nak dapat pedang. Sebab tu kalau pedang yang untuk siap jual ni, orang kata 95% semua datang daripada seberang lah, daripada Sumatera, daripada sedikit daripada Jawa, tapi banyak di Sumatera. Sebab antara kerjaan Melayu yang awal ni adalah di sana lah, di Sumatera. Kalau ikut time frame tu, kata kerjaan Samudra Pasai kan, kerjaan pesanan Samudra Pasai tu adalah kerjaan yang paling awal, 1200 lebih. Jadi dia orang di sana ni sempat zaman berperang pakai pedang. Itu sedikit review lah. Tapi untuk memahami kereh di Semenanjung juga, kita kena ikut time frame tu juga. Jadi apa yang Abazul nak kupas sikit selain pada kereh yang ada di atas meja ni kan, Abang nak ulas sikit mengenai kereh petani lah.
Abang bukan pandai sangat juga, tapi kita ulas secara lebih kurang lah. Jadi di petani ni, dia memang dia yang paling terkenal. Secara umum kita sebut sebagai kes pandai sarah. Pandai sarah ni sebenarnya nama tukang lah. Secara umum kita ambil yang paling terkenal ialah kes pandai sarah. Di mana kalau pandai sarah ni, kita boleh pecahkan dia kepada banyak keluarga dia. Jadi yang pertama adalah dari keluarga pandai sarah tu sendiri. Lepas tu kita ada yang kita sebut sebagai pandai raya. Pandai raya ni Abang Zul pun tak ada contoh, tapi Abang Zul akan terangkan sikit. Pandai raya ni dia seperti pandai sarah betul, tetapi ada sedikit perbezaan pada umbi dia. Sikit saja perbezaan. Yang ketara perbezaan pandai raya ni adalah pada kerawang dia lah. Yang ketiga, pandai mamat. Pandai mamat ni dia agak pelik sikit bentuk. Bentuk dia apa tu, ada contoh pandai mamat kat sini. Dia agak pelik sikit bentuk dia. Mana pandai mamat ni dia kalau kita tengok dia punya balancing umbi dengan bilah dia tu agak macam kurang balance sikit. Lepas tu kita ada kuih ni kita sebut sebagai kuih pandai minah atau pandai esah ni, yang orang sebut juga sebagai kuih petani, kuih pandai sarah kuih bisu ni. Itu pun termasuk dalam keluarga pandai sarah juga. Dan yang paling susah nak dapat dalam keluarga pandai sarah ni adalah kuih pandai Zainal. Saya tak tahu sama ada sahabat-sahabat pernah tengok, tapi kalau nak tengok kuih pandai Zainal ni, bagi saya lah, pergi turun Allah, bagi saya lah, boleh tengok kuih Sufian Hadi, kuih yang kerawang air mata dia tu. Jadi Abang Zul pernah sekali tengok original set kuih pandai Zainal ni. Dia sarung samping dia tu macam burung, samping dia macam burung, dan bilah dia tu sangat cantik. Dia pakai guna kerawang air mata, macam kuih yang apa tu, yang Sufian Hadi punya. Dia kerana dia ada upload, jadi nak minta dia, kalau dia ada, dia minta dia upload sekali lagi kuih yang kerawang air mata tu. Itu bagi Mazul itu sangat rare kuih tu. Termasuk dalam keluarga pandai Zainal, dan memang dalam keluarga termasuk dalam kuih pandai Zainal dan dalam keluarga pandai sarah ni. Pandai Zainal adalah kuih yang paling susah nak dapat. Jangan kata kita nak beli, nak tengok pun susah. Jadi nanti saya minta nanti supaya ada untuk upload. Jadi malam ni pandai sarah, biasa orang dah tahu lah pandai sarah ni kan. Pandai sarah ni biasa orang dah tahu lah. Ni sebelah ke pandai sarah dulu, pandai sarah antik kan. Dia apa yang menjadi value pada pandai sarah ni adalah kerawang dia. Dia ada banyak, ada kerawang 4, duri 4, ada duri 3, ada duri 2. Duri 2 yang paling susah nak dapat. Biasa duri 4 yang luar biasa sikit, yang biasa duri 4, yang susah sikit duri 3, paling susah duri 2. Dan kalau dia jenis duri yang dia tak ada duri tapi dia kerawang dia ke dalam, tu pada saat itu sebelah Kelantan. Jadi dia nilai dia pada sini, pandai sarah ni. Dia kalau tak ada kerawang ni, dia boleh hilang nilai sampai separuh nilai dia. Kecuali kalau jenis berpamur. Jenis berpamur dia memang dia akan cepat runtuh sikit, sebab besi pamur ni dia lagi lembut pada besi baja. Jadi kalau yang besi pamur tu, nilai dia selain daripada kerawang ni, dia bergantung juga pada pamur dia. Jadi kalau kita tengok pandai sarah, sebab Mazul nak bezakan kuih pandai sarah malam ni dengan kuih pandai mamat. Apa beza dia pandai sarah dengan pandai mamat? Sebab contoh ada kat sini kan. Kalau kita tengok pandai sarah ni, bentuk dia, kalau kita ambil potongan dia depan ni kan, kita ambil potongan dia kat sini, dia agak sekata, dia agak simetri, dah agak keturunan dia ni di kedua-dua bahagian ni lebih kurang sekata. Dan dia punya condong ni biasanya dalam range 45
45 degree lah. Biasanya dalam range macam tu. Dalam range 40 ke 45 degree. Dia tidak terlalu terbuka dan dia tidak terlalu terbuka dan tidak terlalu mengucuk. Jadi dalam Amazon nak menyentuh dalam profil bangunan panas saraf ni. Jadi yang simetrikal ni, yang Amazon kata macam 45 degree ni, itu yang biasa tukang-tukang di luar pada Semenanjung dia tak dapat. Jadi untuk mengenai panas saraf ni kan, kalau kita faham bentuk dia ni, bila kita hafal bentuk dia kan, maka kita akan lebih mudah untuk kita nak mengenali kerih tu kerih baru atau kerih lama. Sebab satu, kerih lama pasti ikut spek. Dia pasti, macam mana pun dia pasti, pembuatan dia ni dia tak akan release kalau tak jadi. Jadi kalau kita nampak kerih-kerih yang tidak termasuk dalam spek, macam ada kejangan, contoh macam dia buat sini terlalu kecil atau dia buat terlalu besar untuk panas saraf. Kalau dia buat macam tu, bermakna kerih tu adalah kerih tentu baru. Walaupun dia tua ke macam mana pun, kita tentu tahu bahawa ini kerih ni bukan kerih original. Kita pembelajaran kerih ni biasa orang nak ikut jalan pintas. Orang akan tanya macam Amazon, macam mana kita nak tahu kerih antik atau kerih baru? Bagi Amazon itu persoalan yang kedua tu. Persoalan antik baru tu persoalan yang kedua. Soalan yang kita nak kena pandai kan, kalau nak bermain kerih adalah untuk mengenali kerih yang baik. Sebab kerih baru atau lama, kita nak tahu kerih itu baik ataupun tak. Jadi kerih yang mengikut spek adalah kerih yang baik, tak kira lah baru ataupun lama. Jadi kalau kerih yang tak ikut spek, di proses tua macam mana pun, letaklah dalam tajung macam mana pun, letaklah dalam sarung lama macam mana pun, orang yang biasa tengok, dia tengok sekali imbas, dia kata proses. Lepas tu orang tu lihat, tai tengok lain. Bukan, sebab kita tengok Amazon belajar kerih kan, bila kita melihat kerih kan, untuk membeli, tengok apa kekurangan kerih tu dulu. Jangan terpedaya dengan kecantikan dia. Macam kita tengok perempuan, kita tengok kan, dia tengok dia cantik, kita terpedaya walaupun perangai dia tak elok ke apa ke, kita dah bias dah. Kita tengok cantik tu, kita dah lupa apa yang cacat dia. Tapi cara nak tengok kerih, cara terbaik tengok kerih, bila tengok kerih, tengok apa yang tak kena dengan kerih tu, tengok apa yang cacat. Walaupun pamor dia cantik sekalipun, kita tengok dulu apa yang cacat. Jadi bila kita tengok macam tak ada keseimbangan pada kerih tu kan, kita tahu kerih tu adalah kerih tu sendiri tak tua. Dan kita tahu bahawa kerih tu kalau dia tua kan, kita tahu itu kerih proses. Mudah je sebenarnya nak tahu. Tapi sebabnya sebab kita nak jalan pintas, kita nak tahu macam mana besi tua, macam mana besi tak tua, kita nak tahu tu. Kita tak nak belajar macam mana kita kata nak mengenali kerih sendiri. Okey, ni betul panas saraf dulu Okey, Mazul tunjuk pandai mamak. Dia kalau pandai apa tadi? Pandai raya. Dia bermain di Kerawang ni. Dia bermain di Kerawang. Mazul tak ada contoh. Nanti Mazul cuba masuk dalam Facebook Mazul, tengok gambar-gambar lama kalau ada. Di Kerawang ni dia agak ekor kita kata duri yang lah ni. Dia pasti dia bersambung dengan duri yang nombor satu yang ni. Dia bersambung dia jadi macam bulat. Tapi dia berbeza dengan Kerawang yang mata tu. Kalau kita tengok Kerawang pada kerih Sufi Hadi tu, yang saya kata Pandai Zainal tu kan, dia bermain kat situ lah. Jadi bangunan dia ni ada lebih kurang lah dengan bangunan panas saraf ni. Tapi ini adalah salah satu bangunan panas saraf. Dia ada pula bangunan panas saraf, bangunan tua. Baru tak ada contoh. Dia ada bangunan tua panas saraf yang kita pakai panas saraf juga. Nanti kita review lain kali. Tapi malam ni cuma kita nak bezakan panas saraf dengan pandai Mamat. Pandai Mamat. Maju buka pandai Mamat. Gelap tu. Okey tadi okey. Okey ni pandai Okey, tuan-tuan tengok ni. Tuan-tuan tengok ni. Okey, Mak, gambar.
Mana okey, ada buka lampu belakang ke tak buka? Tak buka lampu belakang. Mana lagi okey? Nak cuba buka tengok. Gelap sikit nampak tak? Kalau tu nampak cerah. Okey ni ha. Okey ni lagi elok kot. Ha? Mesti sebatang ni mesti buka okey. Tak buka, alamak, buka okey, tak buka okey, mana satu ni. Yang ni jelas, yang ni okey, yang ni. Buka lampu belakang. Tutup lampu. Aduh, tak buka. Okey ni nampak kan? Okey, ni adalah pandai Saras kan? Abang nak suruh sahabat-sahabat tengok ah sebelum Abang Zulah. Nampak tak perbezaan dia? Clear mengamak. Nampak tak perbezaan? Cik tu sahabat-sahabat boleh nampak tak? Sikit, dekat sikit dalam kamera. Okey, sekejap. Sekejap. Ni sebelah kiri yang Mazul pandai Saras, sebelah kanan Mazul pandai Mamat. Boleh nampak? Apa beza dia? Nampak clear. Okey, nampak kan? Okey. Beza terangkan lah. Beza dikira sebelah kiri kanan, sebelah kiri agak putih. Bukan tu. Bukan beza tu. Tunduk tu kamera ni jatuh. Tengok. Tak, jap cengeng. Okey. Jatuh. Jatuh balik. Sekejap tu tengah ni cengeng. Tengok. Okey ke? Cengeng. Okey. Turun dah belum. Okey. Kita dapat apa tu terangkan lah macam-macam korang ni komen. Okey, apa tu terangkan. Dia memanglah beza dia satu buluk. Okey. Macam Mazul kata tadi kan. Dia pandai Saras. Dia biasa dia akan jatuh di sebelah kiri kanan dia lah. Di sebelah belalai gandik dan sebelah sini jatuhan ni, ataupun kalau dalam buku kalau Islam Jawa sebut greneng ni. Ni greneng, ni gandik, ni dagu. Okey, dia biasa dia dalam bukaan dia dalam 40 ke 45 darjah. Biasanya dia akan ambil 45 degree. Maknanya gini gitu. Kalau kita buat straight line kat sini kan, straight line kat sini dia tengah, dia akan ambil 45 degree lah. Nanti macam tu kira degree. Bukan degree ijazah, degree darjah. Okay, kan bilik adalah 40 to 45 degree. Sama bukaan. Tapi kalau ni penasaran, ingat Mazul. Ingat. Okey, Mazul duduk pandai Mamat. Di mana kita tengok perbezaan dia. Okey, perbezaan dia pada bukaan tu lah. Pada yang ni kan, kita tengok bukaan dia lebih. Kita compare pangkal bilah ni dengan bukaan dia ni, dia akan lebih lebar daripada pandai Saras kan. Dia akan lebih lebar pada bukaan dia ni kan. Dia ni kalau ni dia kalau tengok ni dia akan lebih dia akan lebih 45 degree. Jadi dia menampakkan umbi dia lebih lebar berbanding dengan dia bentuk dia pada bahagian loop yang pertama tu. Kita tengok dia akan lebih lebar. Dari segi kerawang dia lebih kurang aja. Kerawang pandai Saras dengan pandai Mamat ni cumanya di setengah kerih pandai Mamat, kerawang dia agak lebih kecil dan agak lebih halus kalau berbanding dengan kerawang pada kebiasaan pandai Saras. Dia ada sikit-sikit dia sebenarnya bukan satu bentuk je, dia banyak bentuk. Jadi ini adalah bentuk pandai Mamat. Dari segi bentuk yang sangat berbeza dalam keluarga pandai Saras adalah bentuk pandai Mamat. Pandai Yahya kita kata
dia berbentuk seperti bangunan Pandai-Sarah lama. Dia berkerawang Pandai-Jaya. Begitu juga dengan Pandai Zainal. Pandai Zainal ni dia berbentuk Pandai-Sarah moden, tapi dia berbeza pada kerawang dia yang dia pakai kerawang tembok bulat-bulat ataupun kerawang air mata dia panggil. Okey, tahu kan? Dapat tak? Sahabat-sahabat dapat tak ni? Dapat pemahaman tak? Penerangan Abang Zul ni. Abang Zul pun tak tahu. Cicak dia satu panjang sikit. Memang gitu. Dia kata kalau dari segi macam perbezaan cicak, kenapa dia lebih panjang, kita kata kan? Sebab dia bermula pada sini lah. Sebab dia nak dia jatuhan kerih kan. Jatuhan kerih Melayu dia ada, kita panggil dia gemalai. Bermaksud kalau tarian gemalai ni dia macam ni kan. Tarian gemalai ni kita lemah gemalai ni dia lembut, dia macam ni kan. Dia ada gemalai. Jadi dia tak boleh, sebab dia sendiri dah kat sini dia dah buka. Dia kena jatuhkan gitu. Dia ada gemalai, dia panggil gemalai lah kan. Dia panggil dia gitu, dia tanam macam gini lah. Jadi dia nampak macam dia jatuhan dia tu tak mengejut, agak lentik agak lembut lah, kata lembut lah jatuhan dia tu, agak lembut. Dia tak jatuh macam tiba-tiba pang dia parah hukni je ataupun pang dia straight gitu ke. Dia tak ada gemalai dia kat situ. Jadi dia faktor gemalai ni penting dalam kerikil Melayu ni. Faktor gemalai tu. Jadi siapa yang mesti tengok dia tahu ini dia memang dia akan kepanjangan cicak dia ni berbanding dengan Pandai-Sarah dia akan lebih panjang lah, sebab dia bukaan dia agak lebar untuk kekalkan gemalai tu kan. Dia terpaksa buat jadi panjang sikit ekor cicak. Tetapi bukanlah bermaksud yang tadi Pandai-Sarah tadi dia tak gemalai. Dia gemalai juga. Cuma bila dia buka sekali saja kecil, dia jadi pendek sikit tapi dia masih, kita kata masih gitu, masih gemalai lah, lentik lah, gemalai lah kita kata. Dia nak gitu. Dia kena ambil sudut tu. Okey. Dapat kan? Nak tahu apa maksud bila besi sebatang? Okey, tu berapa kali tanya tu. Besi sebatang ni dia sebatang besi. Macam mana dia besi sebatang, dia sebatang besi. Dia macam ni, kerih. Okey. Dia kalau besi pamor, kerih berpamor. Besi pamor lain. Besi pamor ni secara semula jadi besi tu ada corak. Secara semula jadi besi tu ada corak. Dia lipat-lipat besi tu sendiri, dia ada corak di dalam besi. Urat besi tu menjadikan dia macam bercorak. Tapi dia masih besi sebatang. Yang dikatakan besi sebatang ni adalah dia memang buat pakai satu batang besi lah. Satu batang besi. Sedangkan yang berpamor ni dia ada besi, baja dia tu dilapik dengan besi pamor. Itu kira berpamor. Dia lebih pada satu besi. Besi sebatang ni memang sebatang besi lah. Kita kata gitu senang, sebatang besi. Satu jenis besi saja dia pakai. Sedangkan yang berpamor ni dia pakai, dilapik. Besi tu dilapik dengan besi lain. Besi baja di bawah dilapik, ada dia canai sebelah tepi untuk nampakkan besi baja dia. Kalau nak dapatkan dia lebih cantik, boleh tengok pembuatan kerih dalam YouTube ataupun kalau ada masa pergi berjalan ke rumah-rumah tukang. Di situ kita akan lebih faham macam cara pembuatan kerih ni. Abang tu pun jalan juga ke rumah tukang, tapi konsep dia gitu lah, Jadi Abang Zul harap lah apa yang Abang Zul sampaikan ni boleh ni lah, boleh ambil faham sikit apa yang Abang Zul sampaikan. Cuma Abang Zul nak tegaskan sekali lagi kan, belajar keris tu tak ada bateri tu bateri nak habis ni. Ya, Abang Zul nak nak terangkan sekali lagi, kalau kita dalam belajar keris ni kan,
dahulukan belajar mengenal kerih yang bagus. Belajarkan dulu mengenal kerih yang bagus. Iaitu kerih yang bagus ni dia bukan bermaksud kerih lama tu bagus. Kerih yang bagus adalah kerih yang dibuat mengikut spek, kan. Ikut spek tu kita kata ikut spek lama lah. Jadi sebab apa kita nak ikut spek yang lama? Kenapa kita tak boleh buat kerih moden yang kita punya sendiri? Boleh buat kalau nak buat apa tu, nak buat kerih moden atas cita rasa sendiri, boleh. Itu tak ada masalah lah. Tapi bila buat kerih moden cita rasa sendiri, dengan sendiri dia tahu tu kerih baru. Tapi untuk buat kerih lama, untuk buat kerih lama, kan, untuk buat kerih yang mengikut spek yang lama, walaupun kerih tu dibuat baru, tapi mengikut spek yang lama, kita boleh tengok kerih arwah stopa, kerih pokli, banyaklah tukar-tukar sini pun. Dan tukar-tukar Indonesia pun sekarang ni pun dah mahir buat kerih sebelah kita sini. Kita tengok macam kerih yang mengikut spek adalah kerih yang bagus, mengikut spek dan mengikut pemilihan besi yang bagus, dia akan menjadi sebilah kerih yang bagus. Jadi kerih yang bagus ni tak berarti kerih antik yang bagus. Kerih yang bagus adalah kerih yang dibuat mengikut spek. Jadi bila ada kerih yang di luar spek, walaupun kerih tu diasidkan ke dituakan macam-macam cara, orang tuakan kerih ni, itu Amazon ada masukkan satu Amazon jual kan. Amazon proses kerih, ada kerih bugil 5 tu Amazon proses sendiri. Amazon memang suka proses kerih. Kita buat tu untuk kita nak tengok macam mana rupa kerih yang diproses. Jadi bila kita tengok kesan dia guna asid cukur getah macam ni, guna pencuci lantai macam ni, kalau guna gendam lama guna cukur macam ni, kalau pakai asid lepas tu siram dia asid lepas tu tanam dalam tanah, dia jadi macam ni. Jadi kita belajar macam-macam cara nak tuakan kerih ni. Jadi Abang dari segi pengalaman melihat tu, sebab kita try cara nak tuakan kerih ni, kita try. Jadi result yang kita tengok tu, kita boleh agaklah ni proses tak proses, tapi bukanlah bermakna Amazon ni pandai. Kalau datang sebilah kerih yang memang baik buatan dia, kan, masuk ikut spek semua dan diproses oleh seorang yang pandai, itu membawa masalah kepada semua orang lah. Amazon ke ramai lah kadang mungkin dalam simpanan kita tu ada juga kerja proses, kita pun tak tahu. Tapi tak kisah, Amazon tak kisah selagi ianya sebelah kerih yang bagus. Walaupun kata proses dah kita beli terlebih sikit pun boleh dimaafkan lah, daripada kita beli kerih yang tak ikut spek diproses. Tak ikut spek, macam contoh macam kerih yang mampu milik, kan, kerih yang mampu milik tu, kan, ramai orang jual. Betul tengok di Facebook ramai orang jual kerih yang diproses, kerih Tanjung daripada Indonesia ke bila-bila Panasarah daripada Indonesia yang diproses, yang dijual harga 2-3 ribu ringgit. Banyak betul tengok ada. Berhati-hati lah. Betul tak boleh nak sebut, tapi berhati-hati sikit sebab itu tak ikut spek. Itu sekali pandang je kita tahu tu kerih proses, sebab dia pembuatan dia tak ikut spek. Berhati-hati kalau beli. Okey, ada soalan, ada maksud sepuh air dengan sepuh minyak. Sepuh air dengan sepuh minyak tu dia sepuh air dengan sepuh minyak. Mana dia orang putih panggil lindak kejut. Orang Melayu panggil lindak kejut. Lindak kejut ataupun tu lepas dia tepa lah dalam minyak. Rasa besi dalam kedapan dia panggil lindak kejut atau quenching, orang putih panggil. Apa tu? Kalau ada history channel 555 tu, boleh tengok apa tu, Forge in the Fire. Boleh tengok tu cara dia buat pisau, dia buat pedang, dia bertanding buat pisau, buat pedang. Itu kita tengok proses quenching tu. Kadang dia sepuh minyak, kadang dia sepuh apa tu, sepuh minyak, dia sepuh air. Ada tengah orang buat sepuh angin, mana dia tak sepuh, dia tak ke angin saja, ada
Macam-macam kaedah. Yang sepuh minyak ikan kayu ni dia sebenarnya dia minyak ikan paus. Dia sepuh pakai minyak ikan paus. Dulu minyak, kita tak ada minyak dulu. Minyak dulu pun sebelum kita ada petrol pun, dulu pun orang bakar api buat pelita apa, dia akan pakai lemak ikan paus lah. Jadi daripada minyak tu dia sepuh. Air tu, air celup tu, air lumpur ke bang, air tu force in fire lah, force in fire. Air tu boleh jadi air apa? Biasa dia pakai air biasa je, air biasa je biasa dia pakai. Okay, tapi kalau nak tengok pembuatan keris ni kan, ada sepuh kat saja macam-macam. Dia sepuh ni dia proses pembuatan keris, pembuatan pisau atau pembuatan pedang. Kita kena ikut dalam masa lah. Kita ikut pada masa dengan kaedah moden dengan kaedah tradisional. Kaedah tradisional ni bermaksud masa tu tak ada kaedah moden. Dia kalau ada moden dia dah guna, tapi masa tu dia tak ada. Jadi dia proses sepuhan ni nak menentukan macam kekerasan besi ni dengan ketajaman besi ni, dia akan tengok pada suhu pembakaran. Maknanya orang dulu dia tengok api, dia tahu berapa degree. So dia lepas pada dia panaskan tu, dia sepuh tu sama ada dia nak sepuh dalam air ataupun dia nak sepuh dalam minyak ke. Dia risiko sepuh ni, dia kalau bila berpamur, kalau dia tak well dengan baik, dia akan pecah. Ataupun kalau masih ada besi-besi yang ruang-ruang besi yang tidak padat, dia boleh menyebabkan bilah tu jadi bengkok, jadi bengkok kan. Jadi proses sepuhan ni adalah satu proses yang agak kritikal, yang paling kritikal lah dalam pembuatan keris ke, pembuatan apa-apa sekalipun yang berkaitan dengan besi ni. Proses quenching ni ataupun proses sepuhan atau proses lidak kejut ni adalah satu proses yang sangat crucial, proses penentu. Jadi di alam Melayu ni kan, di alam Melayu pembuatan keris tradisional, terutama kalau buat keris yang berpamur kan, dia mengambil masa yang lama untuk buat satu keris tu. Mengambil masa lama sebab kalau lagi detail pamur tu, lagi halus pamur tu, lagi lama masa yang dia ambil untuk buat tu. Dan setiap keris yang buat, baca keris berpamur cantik ni, itu adalah daripada permintaan pemerintah lah, permintaan raja ke, permintaan orang besar lah, biasa permintaan orang besar. Dan dia ada time frame, mungkin diberi time frame oleh raja. Misalnya kata, okey, saya ada satu besi, bagus punya besi, dia kata kan, better ada besi ni, bagus punya besi ni, ada kerabat better bagi daripada Bugis, better nak awak buat ni okey macam ni, sekian dan sebulan better nak, ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan better nak. Jadi bila dia buat kan, bila dia buat dengan ada time frame sebegitu, dengan ada pemerintah, dengan ada titah daripada raja, dia akan adakan ritual sebelum proses sepuhan. Dia akan ada ritual proses. Kita itu yang disebut macam ritual, macam setengah orang dia salah faham ritual tu. Dia kata ritual tu adalah macam menyediakan jamuan kepada makhluk-makhluk aluh lah apa. Tapi sebenarnya ritual tu adalah, contoh dia akan sembahyang, dia akan berpuasa, dan dia meletakkan segala usaha dia tu di tangan Allah SWT. Maksudnya dia bertawakal supaya bila dia melakukan proses sepuhan, proses lidak kejut tu, keris yang dia buat tu jadi. Itu saja permintaan dia. Dia akan buat keris ikut spek macam mana tuan. Tadi abang tu dah terangkan dah tadi. Nanti tengok balik video. Okay. Proses sepuhan ada proses. Jadi dia akan sembahyang, dia akan puasa. Bahasa dia akan puasa. Dia akan puasa, dia akan sembahyang, dia akan minta, dia akan zikir, dia akan minta pada Tuhan.
supaya hasil kerja dia yang dia buat mungkin selama 2-3 bulan ataupun mungkin sampai 6 bulan dia buat untuk satu kerja yang baik, bila dia melakukan proses tindak kejut tu, satu kerja tu tak akan patah, dan satu lagi kerja tu tak akan bengkok, dan satu lagi kerja berpamur dia tu tak akan pecah. Jadi itu yang kita kata ritual dalam pembuatan kerja sebelum proses sepuhan tu. Jadi ada ritual macam tu lah. Sebab dia orang ni kalau di alam Melayu, dia orang ni bekerja dengan pihak istana. Jadi semua request-request yang datang tu, terutama kalau buat kerja orang besar ataupun kerja memang khas untuk permintaan raja, ataupun kerja yang raja suruh buat untuk dibagi kepada delegation ataupun untuk dibagi kepada orang luar, dia akan buat secara lebih detail, masa yang lebih lama, dan proses sepuhan tu adalah satu proses yang very yang lebih crucial lah, lebih crucial. Dan kalau kita tengok macam kerja Melayu, dia sebenarnya bukan kerja Melayu saja. Kita tengok macam Abang Zul selalu sebut dalam Facebook Abang Zul selalu sebut, kadang kerja ni kan, macam kita nampak tak? Okey, kita nampak kan, ni nampak tak? Nampak ada beza colour kan, ada beza colour ni kan, ada beza colour. Bila ada beza colour ni bermakna dia ada perbezaan, kita panggil different heat treatment, perawatan haba yang berbeza, perawatan haba yang different. Okey, bagi different heat treatment. Dia itu aja, dia ada perbezaan haba lah, perbezaan haba. Jadi bahagian yang lebih gelap ni dibakar lebih masak daripada bahagian ni lah. Bahagian ni dibakar lebih masak daripada bahagian ni. Jadi bahagian ni bila dimasak lebih garing, dia kerah, tapi dia kerah, dia tahan lagi tajam, tapi dia agak dia macam ni, bila macam mana nak cerita aku bila atom ni dibakar kan, atom ni kan, bila dibakar lebih, dia akan lebih terurai, dia akan lebih jauh sikit, tapi dia akan lebih cepat patah. Jadi memang dia tak akan buat seluruh, sebab bahagian yang ni dia agak lembut sikit, jadi hentakan getaran yang diterima oleh bahagian ni kan, dia akan transfer kat sini. Dia macam kalau kita jatuh atas ada tilam, ada tilam. Jadi kita tak tempat terus tanah, ada tilam. Jadi kita tak hancur lah. Dia gitu, konsep dia gitu lah, lebih kurang lah konsep dia gitu lah. Sebab tu dia buat ni, dan bukan kerja je ada ni, dan bukan Melayu saja yang buat benda ni kan. Kita boleh jumpa dekat pedang orang putih pun ada dia buat. Mana pemahaman ni bukan pemahaman kita orang Melayu sajalah, dia global lah benda tu. Cuma kadang-kadang sebab kita jarang jumpa pedang-pedang Eropah, pedang orang putih, jadi kita kurang melihat lah. Macam Baju ada melihat benda tu banyak lah kan. Orang putih pun ada teknologi tu juga. Cuma macam kita di alam Melayu ni, kita suka jadikan, sebab dia ada different color, jadi proses tu dimanipulate untuk menghasilkan corak-corak pada kerih. Dia ada corak, kadang dia melintang, dia jadi X lah, apalah. Dia manipulate benda tu untuk menjadikan proses pembakaran tu sebagai satu corak pada kerih. Kita kata macam permainan sepuhan lah, kita bagi permainan sepuhan lah. Okey, Betul nak review sikit kerja yang ada ni tu. Kita nak berniaga ke apa ni? Review lah, kita review lah. Okey, ada beberapa kes ni
saya Abang Zul akan review setiap yang ada ni. Malam ni Abang Zul tak niaga online lah. Kita tak niaga kat sini lah. Kalau minat nanti boleh PM tu lah. Okay. Antara kes yang mahal, Abang Zul tak sebut harga lah. Antara kes yang mahal yang ada kat sini adalah kes melela. Kes melela. Dia lawa, kayu lawa, sarung Terengganu. Sarung Terengganu ni kata macam sarung Riau, macam Azul pun kata memang sama, lebih kurang ada beza sikit lah, tapi tak mustahil lah kalau sama pun. Kita sama je dulu. Okay, ni sarung Terengganu, ulu pipit teleng, dia sinonim dengan kes Terengganu lah, ulu pipit teleng, dan pendokok tembaga, pendokok gelugur kan, pelokok gelugur. Orang kata apa pelokok? Sebut, sebab kita selalu dengar, kita sebutkan macam pelokok Terengganu, pelokok gelugur. Orang tanya gelugur ni ni yang paling mahal yang ada kat sini Mazul rasa. Pelokok gelugur ni nama tepat ke apa? Satu memang gelugur ni memang satu nama nama tepat, tapi gelugur ni kalau kita tengok kan, gelugur ni asam gelugur, asam keping. Kalau kita tengok asam keping tu, asam keping, buah asam keping tu kan, ni lah buah dia ni. Dia ni yang lain-lain ni kan, lain-lain ni asam keping, asam gelugur. Itulah. Jadi pelokok gelugur ni dia ambil sepenuh buah gelugur. Buah gelugur tu lah, buah asam gelugur tu. Dia sebut, tu yang kita sebut pelokok gelugur tu kan. Jadi kalau macam Terengganu, dia ada tempat nama gelugur, dan mungkin dia buat sepenuh nama buah dan nama tempat, mungkin lah, walaupun walau alam lah tak tahulah, tapi memang buah gelugur macam ni lah kan. Dia sebiji bulat, dia potong dua, dia buat penokok, jadi ada penokok gelugur. Jadi kalau Terengganu, memang padanan dia sampai Terengganu, ulu pipit teleng, penokok gelugur. Dia pelokok gelugur ni original dia biasa berbahan tembaga putih, ada juga timah putih. Banyaknya tembaga putih lah. Dia yang perak, kalau ada pun tengok yang baru lah, yang sudah agak baru lah. Boleh tunjuk kat lebih kamera, nanti saya tunjuk. Okey kan, nampak tak pelokok gelugur? Tu lah pelokok gelugur kan. Ni kayu lawa lah, kayu lawa Terengganu. Dan kalau kita tengok, kalau kita biasa tengok macam tempat-tempat ni, cara dia ada sedikit perbezaan cara tukang ambil potongan kayu. Kalau kita tengok macam sampai Riau dengan sampai Terengganu, dia ada beza cara tukang mengambil kayu. Itu kena banyak melihat lah. Kalau biasa, kalau Riau, dia suka bermain dengan belang-belang. Sampai Riau dah. Ambil atas tu lah, satu yang sepokal tu. Ni. Okey, tu tengok ni sampai Riau, ni sampai Terengganu. Super lah. Aduh, banyak pula ke kata ni. Sekejap. Okey, sahabat-sahabat tengok Okey, Riau, ni sampai Terengganu tadi. Kan? Ni sampai Riau. Sampai Riau ni dia lebih suka bermain dengan belang-belang. Dengan belang-belang. Dia biasa dia tak main sangat bercorak yang melintang di kawasan sini. Di kawasan sini. Dia kalau dia ada kadang ada sikit sini. Tapi kalau Terengganu dia suka, kalau ada ni dia akan ambil panjang macam ni. Yang bahagian yang ada color ni. Dia akan ambil bahagian macam ni, ataupun dia akan ambil yang tengah macam ni, gitu. Dua gitu. Ada cara corak kayu ni pun dia memainkan peranan dalam
kita mengenal pasti sarung lah, dia main peranan juga. Tapi taklah semua macam tu, tapi kebanyakannya lah. Taklah semua Zul kata cara corak kayu dia ambil macam tu, tapi kebanyakannya dia ambil macam tu. Jadi salah satu, kalau kita nak kenal mana Terengganu, mana Riau, itu adalah salah satu faktor yang kita boleh ambil kira lah untuk kita mengenal. Tahu Terengganu pun ada juga yang ambil corak belang-belang ni, ada juga. Okey. Okey, betul yang kira tadi. Okey, ini adalah kira Melela. Melela Terengganu Luk 11. Okey, kira Melela Terengganu Luk 11. Jadi kira Melela ni dia kalau pemahaman Melela, okey. Dia pemahaman Melela ni, kalau kita di Semenanjung kan, kalau kita di Semenanjung, pemahaman Melela ni kita merujuk pada kira yang berlurah. Kira yang berlurah. Kita kata macam kira Melela Terengganu ataupun Melela Petani, Pahang ada kira yang berlurah, itu kita letakkan dia dalam kategori keris Melela. Sebab dia ada berbeza fahaman tu. Kalau let's say, kalau macam kita sebut, kalau di Bugis kan, dia sebut Melelo, MELLO, kita LA, dia LO, Melelo. Kalau kita sebut istilah Melela ni di Bugis kan, sebut istilah Melela ni di Bugis, dia akan faham Melela itu adalah besi sebatang. Yang tidak berpamor itu adalah Melela kan. Begitu juga kalau di Riau kan, pada Riau ni kalau disebut Melela, ada juga orang yang faham Melela ni adalah besi sebatang. Kalau kita sebut di sini, Melela itu adalah kira-kira yang berlurah. Jadi Melela ni dia satu, memang dia sinonim dengan Terengganu. Dia sinonim dengan Terengganu. Tapi ada juga Melela di Petani, ada juga Melela di Pahang. Riau. Di Semenanjung, kita cerita Semenanjung lah. Okay. Ada juga di Petani, ada juga di Pahang. Okay. Melela di Petani, dia ada sedikit perbezaan dengan Melela di Terengganu kan. Dia Terengganu, dia biasa dia menggunakan biasa bunga dia lain. Biasa bunga kerawang dia agak lebih kecil sedikit, dan biasa dia akan sedikit lebih lendik sedikit kalau berbanding dengan krim Melela di Petani. Dia Melela Petani, dia banyak dia mengikut kerawang Pandai Saras, tetapi dia bangunan Melela dan dia berlurah seperti Melela Terengganu. Cumanya lurah dia sedikit kurang dalam kalau berbanding dengan Melela Terengganu. Macam mana kurang dalam tu? Tuan-tuan kena banyak melihat lah. Tuan tengok sini tak ada Melela Petani. Kedalaman lurah ni kan, ni lurah kan, lurah ni kan nampak kan, ini tebing dia, ni tebing dia, ni lurah. Dia kalau Petani, dia agak kurang dalam kat sini lah kan. Dan dia ada keris berlurah juga di Petani yang kita sebut keris cerita kan. Keris cerita ni adalah keris Pandai Saras yang berlurah. Bagi Abang Zul, cerita dia adalah termasuk dalam keluarga Pandai Saras, tetapi dia berlurah. Dan dekat sini tak ada cerita, tak ada cerita. Dan satu perbezaan yang ketara antara Melela dengan keris cerita, kalau sahabat-sahabat ada yang nak bertukar takir mana satu Melela satu cerita, tengok ni, dia punya tika alis ni benda ni kan, ni nampak ni, ini yang ni kat sini. Dia kalau Melela, dia agak lurus benda ni
Dia kita tengok dekat-dekat daripada sini dengan hujung dia ni, dia agak lurus. Faham tak? Okey, ni kan. Ini tahu pula macam ni, benda ni, galis ni kan, dia ini ke sini ni dia tak lurus, tapi dia, kita kata dia agak lurus. Dia agak lurus. Kalau cerita ataupun termasuklah kes Tok Chu tu, dia ada ciri-ciri cerita dalam kes tu. Kalau kes cerita, dia akan benda ni, dia akan berbentuk, dia akan turun, dia macam berbentuk U sikit. Macam ni kita tengok lurus kan, boleh faham tak? Dia lurus. Kalau cerita dia agak melengkung sikit. So tak ada pula contoh kat sini. Banyak kes kan ni, hot item ada je orang beli, ada je orang beli kan, dia ke bawah sikit, dia macam bentuk U sikit. Itu perbezaan dia yang ketara lah, selain pada lurah dia tu. Okay, rare ke tak ni Melela Look 11? Dia tahu macam ni rare ke tak Melela Look 11? Dia Melela ni Melela ni dia standard. Kita jumpa Melela adalah Melela Look 5. Itu kita pun tak pasti. Wallah alam, kalau macam sahabat kita di Terengganu dah kaji ke belum, kita pun tak pasti kenapa Melela banyak Look 5. Dia kata macam kalau kita kata macam kes Pandai Saras, kita sebut Pandai Saras Look 5 rare. Tapi bila kita sebut Melela Look 5 tu biasa. Abang Zul pun tak tahulah kenapa dia macam tu. Tapi kita kata Melela ni common dia adalah Look 5. Common dia adalah Look 5. Dia ada Melela yang Look 3. Mengikut kajian kolektor, Look 7 adalah yang paling susah nak dapat. Melela Look 7 adalah yang paling susah nak dapat. Jadi siapa-siapa yang ada simpan Melela Look 7 boleh jual mahal sikit berbanding dengan Melela Look 5. Sebab dia orang dapati Look 7 ni lebih rare berbanding dengan Melela Look 5, Look 3 dengan Look 9. Kita ambil konsep kereh, kita ambil dia single Look 9 dulu. Kita ambil konsep kereh ni single dia Look 9 dulu. Jadi kereh Melela yang Look lebih pada 9, dia akan ada 11 dengan 13. Dia akan ada 11 dengan 13. Itu yang biasa. Yang susah juga nak jumpa, tapi biasa kita akan jumpa 11 dengan 13. Dan selebih daripada tu sangat susah nak dapat. Macam Look 15, Look 17 dan selebihnya atas tu memang sangat susah nak dapat. Jadi Melela Look 11 ni, Abang Zul kata dia agak rare kalau berbanding dengan Melela Look 5 lah. Agak rare kalau berbanding dengan Melela Look 5. Common biasa kita jumpa Melela 5. Melela Look 7 ni, Melela Look 11 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ni dia agak susah sikit nak dapat berbanding dengan Melela Look 5. Jadi harga Melela, kenapa dia mahal? Harga Melela kenapa mahal? Memang terkenal Melela ni adalah kes yang antara, kalau di pasaran kes Menanjung ni, Melela ni adalah antara kes yang kita kata duduk top lah. Harga dia top lah. Dia boleh pergi sampai kalau yang ada abjad ataupun Melela Lundo kan, dia boleh pergi sampai 100,000 sebilah. Dia boleh pergi sampai 100,000 sebilah. Dia boleh pergi sampai harga macam tu lah. Tapi tak semualah. Dia ada kriteria dia yang membuatkan dia mahal lah. Tapi common Melela memang mahal. Kalau Melela antik kan, kalau kita jumpa harga 3,000 dan ke bawah, itu sudah dikira harga yang murah. Ke 3,000 dan ke bawah tu kira murah tu. Kita macam you can buy, boleh beli, it's a good buy. Boleh beli, harga yang sangat boleh beli. Sebab kebiasaan Melela dia akan berharga 5,000 dan ke atas. Dan Melela Look 11 ni
Mikir Tok Siap tak tahu. Boleh PM dia, tapi saya rasa dalam 7,000 lebih lah harga dia ni. Kenapa dia mahal? Kenapa Melela ni mahal? Sebab dengan teknologi zaman dulu lah, kita kata zaman tak ada mesin, dulu. Lot 7 dan lot 11 bang. Ha? Dia kata lot 7 dan lot 11 tu. Lot 7 yang paling susah dapat. Dalam lot 11. Ha? Oh, kalau nak jual mahal boleh lah cerita, apa-apa boleh. Okey. Sebab dengan teknologi zaman dulu, nak melurah pada besi baja ni rumit jugalah nak melurah ni pada besi baja ni, nak melurah dengan sekata dengan cantik, berbanding dengan kes kita kata macam kalau kes pada caras dia berbanding dengan kes cerita ni lagi rumit nak buat lurah dia ni lah. Jadi mungkin dia mengambil masa dekat sini lama untuk buat cantik. Jadi tu lama buat untuk bagi dia cantik. Jadi dia agak tidak banyak ada kalau berbanding dengan kes lain. Agak tidak banyak ada kes Melela berbanding dengan kes lain. Jadi biasalah kita dalam bisnes ni ada permintaan lebih, barang kurang, harga mahal lah. Jadi tapi memang turun-turun lah mahal Melela ni. Memang turun-turun daripada dulu lagi dia memang mahal. Kes Melela memang diguru. Orang Terengganu yang hardcore dia memang tak lepas ke orang lain. Kes Melela ni dia orang memang sandung kes Melela ni, memang kes dia orang lah. Jadi dia orang memang bagi special treatment dekat kes Melela ni. Jadi Melela lot sebelah ni bagi Abang Zul very fine lah. Walaupun ada sikit-sikit utuh tu biasa lah kan. Sebab kata nak utuh pergi buat baru. Utuh-utuh ada sikit-sikit ni biasa lah. Tapi kalau yang memang very fine tu takut kita lawan harga pula. Ini pun saya ingat Tok Siap nak jual dalam 7,000 lebih ke apa, saya pun tak pasti sangat harga dia. Boleh tanya Tok Siap. Boleh tanya Tok Siap kalau berminat kan. Kes ni semua cantik. Cuma yang nanti kalau boleh tukar pendokok, cari yang terbagu putih tu. Kalau tukar tu kira macam luluh lah. Cantik lah Melela. Kan, Abang Zul okey. Apa lagi kes Senandung yang ada kat atas ni? Apa lagi kes Senandung yang ada kat atas? Ni bang. Naga kau ni bukan kau nak jual. Tak jual, aku tunjuk cerita. Aku tak tidak cerita naga. Okey. Apa lagi yang ada? Sekejap apa aku tak tengok tadi ni. Okey, Sumatera. Okey, ni kita ada Sumatera ke Perak tu? ni Perak. Mana kata Perak? Ni. Okey. Ngah mana rumah buku? Ya, apa sama? Okey, kes yang kedua Abang Zul nak review. Kes ni NFS. Kes sahabat kita Sufi. Kes Sufi. Semua kenal kan Sufi? Lagi dia semua orang kenal lah Sufi. Okey, ni adalah keris negeri Perak. Keris negeri Perak ni dia Mana buku? dia terkenal dengan kita panggil Sapir Bagan. Bagan ni apa lah? Besar. Bagan ni apa makna? Besar. Bagak. Sahabat-sahabat boleh komen sikit tak? Apa ni? Bagan, apa maksud bagan? Besar. Dia panggil sampai bagan. Dia Perak banyak bagan serai, bagan dato'. Besar. Bagan ni bermakna besar. Bagak. Ada lebih bagus. Pelabuhan bagan. Betul Mayun. Bayar. Ya bagan pelabuhan Mayun. Serius dia. Tak turun hasil laut. Macam betul pula. Jadi kes Sufi lah. Kes Sufi dia NFS lah. Jual kau tahu. Dia hulu Perak. Hulu Perak. Jadi macam saya nak cerita sikit lah. Okay, macam ke Perak ni kan adalah
satu perkara yang tak mustahil kalau kita jumpa dia di sebelah, macam di sebelah Aceh, di sebelah Deli, Medan. Ada satu benda yang agak tidak pelik kalau kita jumpa kerih-kerih bersamping bagan ataupun kerih Perak yang lain di sana. Sebab saya rasa lah kita tengok bentuk geografi pun dulu, kita kata dia bertentangan lah, ada Perak dengan tu, dia bertentangan di lintas Selat Melaka tu je. Jadi mungkin ada barang Perak yang dibawa ke sana atas sebab perkahwinan ke, atau atas sebab perdagangan ke, memang banyak yang ada di sana. Jadi tak pelik kalau kita jumpa barang-barang tu di sana. Cumanya kadang-kadang dia berlaku juga sedikit kekeliruan lah. Kadang-kadang bila dia dah mix, contoh macam kalau sorry okay, Betul dia. bagan tu tandas, okey, banyak, okey, bagus lah. Bagan tandas, dermaga bagan, okey. Sorry putus tadi. Cuma masalahnya bila barang-barang ni sudah ditukar, contoh dia tukar hulu, dia tukar pendokor, tu akan buatkan kita confuse sikit lah. Tapi kalau dengan person, kalau kerih Melayu ni, kerih Melayu Semenanjung, kalau terutama kalau kerih di sebelah Pantai Barat ni, kalau kita jumpa kerih tu di sebelah kita Northern Sumatera lah kan, Northern lah, kalau kita jumpa kerih tu di sebelah sana, agak ada sesuatu yang tidak pelik lah. Cuma kalau macam kerih Kelantan tu memang kita susah lah kita nak jumpa di sebelah sana, sebab dia dulu transportation ni, transportation untuk satu kerjaan yang kukuh tamadun dia akan pilih kawasan-kawasan tepi-tepi laut ni lah untuk jadikan dia punya bandar tu. Jadi kita kalau kerih sebelah Kelantan memang susah lah kita nak jumpa di sebelah-sebelah. Ada pernah Pandai Sarah dijumpa dekat Riau, pernah Pandai Yahya jumpa dekat sana, tapi sangat-sangat jarang lah. Tapi kalau macam kerih sebelah Perak ataupun kerih sebelah Kedah, kalau dijumpa di sebelah sana tu, Kedah kurang sikit kalau berbanding Perak. Perak lah yang paling banyak kalau kita jumpa di sebelah Deli ataupun kita jumpa di sebelah Aceh, di Medan, di sebelah Northern Sumatera tu, adalah satu perkara yang biasa. Saya pun dah banyak jumpa lah. Kerih Melayu kita sini Semenanjung ni di sebelah sana tu. Mana ada ni? Naik. Tu sudah. Okey. Dah lewat ni nak balik ni. Okey. Nak review satu lagi lah. Okey. Sundang. Okey, Sundang. Nak review satu benda lagi, Sundang. Okey, kalau Sundang ni kan, ini adalah Sundang, ini adalah sebilah Sundang Riau. Ini ada dua Sundang kat sini. Okey. Ada dua Sundang kat sini. Dua-dua ni adalah Sundang sebelah Riau. Dua ni adalah Sundang sebelah Riau. Jadi kalau Sundang ni kan, satu dia terkenal di Terengganu. Sundang ni dia terkenal di Terengganu. Mungkin sebab Sundang ni adalah salah satu yang menjadi pakaian kebasaran di Terengganu. Sebab tu Sundang Terengganu ni dia terkenal. Lepas tu kita bila sebut Sundang juga, kita akan ingat pada Moro ataupun Sulu ataupun Tausug, apa Sulu lah, kita kata Sulu lah. Dari Filipina apa semua kita kata Sulu lah. Dia terkenal di situ. Dan juga Sundang ni banyak di Riau. Dan lately ni saya melihat macam Sundang ni banyak sebenarnya di Riau. Banyak Sundang ni banyak kita jumpa di Riau. Dan Sundang Riau ni dia
uh, lebih ringkas kalau kita kalau berbanding dengan Sundang Terengganu dengan Sundang Moro. Kalau macam Sundang Terengganu, dia dia berhias pada kerawang dia tu sama lebih kurang dengan, bukan bentuk tapi kita kata cara hias dia tu, cantik dia tu sama dengan cara hias pada Sundang-Sundang Moro, kan. Tetapi pada Sundang-Sundang Riau ni dia agak lebih jarang berhias lah. Dia jarang berhias. Dan yang selalunya kalau kita jumpa Sundang-Sundang Riau ni, jarang yang ada bersarung. Abang Zul ada satu hipotesis kat sini, sebab Abang Zul rasa macam Sundang ni adalah satu senjata yang diguna seperti pedang oleh orang Riau lah, tapi mungkin hanya orang-orang yang berpangkat dia akan menggunakan Sundang. Jadi tapi penggunaan dia tu adalah sama dengan penggunaan pedang, dan dia memang diguna sebab Riau ni ataupun kita kata di Sumatera ni, kerajaan dia lebih awal dan dia melalui zaman pedang pakai Sundang. Dia melalui zaman tu, zaman pakai pedang dan pakai Sundang, dia ada zaman tu. Jadi Sundang-Sundang di Riau kan, kita akan jumpa dia lebih basic. Jarang yang berpamuk, ada yang berpamuk, jarang yang berpamuk. Dia lebih basic. Dia tidak berhias, kurang berhias. Biasanya kalau yang mungkin kepunyaan orang besar-besar, dia akan berhias perak pada hulu dan sebagainya. Biasanya kita jumpa dia tidak berhias perak. Kadang dia dibalut dengan tembaga, ada dibalut dengan tali, dan juga sarung dia pun jarangnya berhias. Dan kebiasaan kita jumpa dia tidak bersarung, sebab dia Sundang-Sundang Riau ni memang digunakan, dan sarung Sundang Riau ni mungkin mereka gunakan sarung tu sebagai perisai dia orang guna sebagai perisai. Jadi average kita jumpa lah, kalau kita kata macam 10 Sundang kita jumpa di Riau, mungkin 7 atau 8 tidak bersarung. Jadi sebab sarung memang tak ada. Kalau kita jumpa kat kampung-kampung pun memang tak ada sarung. Kita kena buat balik sarung dia. Cumanya saya nak beritahu macam Sundang-Sundang Riau ni, dia lebih praktikal. Sundang-Sundang Riau lebih praktikal dari segi macam saiz dia, dan dari segi kita kata berat bilah. Dan Sundang-Sundang Riau ni dia lebih praktikal, dia lebih ringan dan dibuat ringkas, tapi menggunakan bahan-bahan yang baik. Sundang-Sundang Riau ni dia macam-macam bentuk adalah Sundang-Sundang Riau, dan bermacam-macam look ada. Macam commonly kalau kita tanya macam pemburu barang Sumatera, contoh kita tanya Ki Hong, dia pun banyak jumpa Sundang ni, banyak dijumpa Sundang yang lurus. Sundang yang lurus sebab teori Abang Zul, sebab dia nak guna untuk perang. Jadi paling cepat dibuat adalah yang lurus berbanding dengan look. Yang look ni biasanya untuk orang atasan sajalah yang look ni. Kalau di Riau tu memang jarang kita jumpa lah. Look 3 susah semualah. Look 3 susah, look 5 susah. Dia comparison dia mungkin 5, 1, 6, 1, 6, tak ada look 1 dengan look. Mungkin comparison dia memang macam tu lah. Jadi Sundang Riau ni pun sahabat Abang Zul punya ni, nak beritahu dia nak jual lah. Dia nak jual. Abang Zul ada masukkan dalam Facebook. Jadi Sundang ni kan, dia boleh lentur lah, tengok kan, nampak tak? Dia boleh lentur. Jarang jugalah Abang Zul jumpa kalau macam Sundang Riau ni yang boleh lentur, yang dibuat sebatang besi lah. Biasanya dia akan buat dengan kaedah siar terbang kalau dia nak lentur, biasanya lah.
Maknanya dia menggunakan dua besi yang berlainan lah. Ini 100% besi baja dan dia boleh lentur. Nah, dan dia sangat ringan lah. Amazon ada masuk Facebook. Harga dia tinggi juga ni. Dia okey. Satu lagi lah untuk cerita last lah. Sebut tadi siar terbang. Last lah. Banyak item tapi kena balik lah. Nanti polis tahan. Okey, apa maksud siar terbang itu? Amazon pernah ulas lah pasal siar terbang ni kan. Dia siar terbang ni secara mudah faham lah. Dia kata dia menggabungkan dua besi dengan teknik tindanan. Dia tindan besi tu, dia bergabung dua besi dengan teknik tindanan. Kita boleh tengok kat sini. Ni besi lain, ni besi lain. Biasa atas ni besi baja dan bawah ni adalah besi. Biasa dia akan pakai besi putih ataupun besi yang ada miang. Biasa dia akan buat macam tu lah. Kalau sundang, dia akan pakai besi miang kat bawah. Mungkin besi miang ni dia lebih mudah untuk menyerap hentakan lah, Abang rasa. Walau alam, betul tak tahu lah tu. Itu Abang sebut je lah tu. Okey, dia akan menggunakan dua besi yang berbeza kan. Dia pernah orang tanya Abang ada tak macam siar terbang ni dia pakai besi yang sama? Ada ke tak? Pernah jumpa ke tak? Tapi jawapan Abang kalau pakai besi yang sama, tak ada no point nak siar, nak siar. Tak ada point nak komen tak jalan sekejap aduh deh. Oh, batuk tak jalan kamu. Kalau bahasa sama je. Okey, kalau nak siar besi yang sama, tak no point lah nak siar. Dia macam mana pun siar, dia akan siar dengan dua besi yang berlainan. Dan siar ni sebab dia menggunakan teknik tindanan. Dia menggunakan teknik tindanan, dia akan tindan dan dia akan okey, dia macam ni. Dia ni besi baja. Dia akan tindan sebelah sini dulu, dia akan lipat, dia akan balik letak sebelah sini. Jadi kebanyakan sebab nak bekerja dengan besi yang panas, dia kalau teknik tindanan, kalau kita tindan kan, kalau kita nak kukuh tindan, kita kena tindan macam ni. Jadi ada dua batang kan, ni nak sambung dua jari ni. Kalau kita sambung macam ni, dia tak kuat. Dia akan sambung macam ni. Dia akan sambung macam ni. Jadi dia akan ada dua. Tengok akan ada dua tempat kesal penyambungan lah. Di sini satu dan di sini satu. Ada dua tempat kan. Dia akan sambung macam ni. Jadi biasa yang siar terbang, dia punya ni dia tak sama. Okey, ni tengok, ini di sini dan ni di sini. Ni siar terbang. Dia kalau buat sama tu kan, mungkin kalau tuan-tuan jumpa yang sama kat sini, dia tu mungkin dia menggunakan kaedah kapit. Dia lain pula tu. Dia cara campur besi, ada kapit, ada siar. Yang mana lagi rare? Mana lagi rare? Kapit lah lagi rare, saya maksud ingat. Kapit lagi rare. Ini sebilah penyalang yang panjang ni, besar ni. Yang besar, dia menggunakan kaedah siar terbang. Kaedah siar terbang ni pada satu masa dulu dia agak rare lah. Ni siar terbang ni, dia macam okey, ni mungkin sensitif sikit lah nak cakap. Okey, kita balik kepada 15 tahun 20 tahun lepas, sebelum zaman Facebook semua ni kan. Pada masa tu kita mendapati macam kaedah siar terbang ni sangat rare. Sebab kes Semenanjung jarang kita jumpa yang menggunakan kaedah siar terbang. Jadi bila kita jumpa, kita kata rare. Tapi sebenarnya bila kita zaman moden, ada Facebook, ada apa, banyak barang-barang kita bawa masuk direct daripada Sumatera, kita cari-cari di kampung sana, rupanya siar terbang ni
kalau di sebelah Sumatera tu dia rare juga, tapi dia banyak ada. Kalau kita jumpa sundang tu, nak jumpa yang tak siar terbang tu payah. Biasa kita jumpa siar terbang. Mana benda tu mungkin ada segi macam teknologi pembuatan macam tu. Abang tu rasa macam di sana tu lagi advance lah kalau berbanding dengan kita di Semenanjung lah. Itu kita kata petisi Abang Zul yang kita jumpa lah. Pegang lama ke? Sebab dia ni lagi lama, dia ni lagi lama, dan mungkin kaedah tu di satu masa dia hilang sekejap. Kelawar. Dia hilang sekejap dan dia sampai ke Semenanjung. Mungkin macam tu lah. Ni untuk minta review last. Okey, ni ada satu kerih yang ni perak ni. Perak seketul ni. Itu. Okey, ni ada satu kerih alang daun padi. Tok minta review kes ni. Tak ada warna lagi kes ni? Belum. Ui, lawa. Okey. Tuan-tuan tengok Sampai dia ni perak Tok kata, saya pun rasa perak Sampai dia ni seketul. Dia bukan kayu yang dibalut perak, dia seketul perak. Setengah kilo ada, setengah kilo lah dia tak sampai. Dia perak, harga perak sekarang kilo 4,000 lebih. Kilo 4,000 lebih ni dekat setengah kilo lah, mungkin dalam 300 gram, 400 gram, tapi dia seketul dia seketul perak ni. Ada yang orang main cincin, dia kata ni memang betul perak, dan ulu dia pun perak. Cantik buatan. Dan bilah dia ni tak adalah lama sangat bilah dia ni, abang rasa. Tapi cantik, dia buat bulat. Kerawang cantik dan dia buat bulat. Ni bilah ni sini bulat ni. Sampai ke hujung dia bulat. Dia ada beberapa ketandaan. Cantik, bilah dia cantik. Ada kendaan, ada panah. Ada panah juna, ada panah. Ada anak sungai. Dia panah anak sungai ni, dia kalau dia bertemu dia panggil pencurah emas. Okay, dia ada tanda-tanda kat sini bapak, ada lukisan sikit kat sini. Super cantik lah kes ni. Saya pun tak tahu Atuk Siap nak jual berapa ni. Tapi rebut lah, ni cantik lah. Rebut lah keluar ni.